Berita tengah hari kami mulakan dengan perkembangan persidangan Dewan Negara. Antara tumpuan sesi soal jawab lisan hari ini adalah mengenai status terkini kewangan negara selepas dilaksanakan pakej rancangan ekonomi. Begitu juga perkembangan program pengekalan pekerja dan program subsidi upah. Laporan lanjut kita terus sahaja bersama Andi Reza Rohadian. Silakan Andi. Ifah, Dewan hari ini dimaklumkan bahawa status terkini kewangan negara adalah terkawal meskipun pakej rangsangan ekonomi dilaksanakan. Pelaksanaan Prihatin Rakyat atau Prihatin dan juga Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana yang melibatkan nilai RM295 bilion dengan suntikan fiskal kerajaan sebanyak RM45 bilion dijangka akan memberikan kesan positif kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dalam mendepani cabaran ekonomi susulan pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri menjelaskan ia adalah berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi negara pada suku pertama tahun ini iaitu sebanyak 0.7%. Manakala pada suku kedua KDNK negara telah menguncup sebanyak negatif 17.1% kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Yang ketiga, walau bagaimanapun, jika dilihat pertumbuhan ekonomi secara bulanan, KDNK negara menunjukkan tren pemulihan daripada negatif 28.6% pada bulan April kepada negatif 19.5% pada bulan Mei dan seterusnya negatif 3.2% pada bulan Jun. Baik, beliau menjawab pertanyaan Senator Ismail Yusof. Mengulas lanjut, Datuk Abdul Rahim menjelaskan Bank Negara Malaysia BNM beramal dan mengunjurkan KDNK negara akan menguncup antara negatif 5.5% kepada negatif 3.5% tahun ini. Ditanya mengenai moratorium bersasar, Datuk Abdul Rahim mengingatkan mana-mana individu yang ingin membuat pelanjutan moratorium perlu segera menghubungi pihak bank supaya bayaran pinjaman mereka boleh dijadualkan semula. Sekiranya tiada penyelesaian tuntas, mereka boleh terus berujuk kepada agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Baik, ahli-ahli Dewan turut dimaklumkan bahawa sehingga 14 Ogos lalu, seramai 340,252 pekerja yang diberikan notis cuti tanpa gaji telah menerima manfaat daripada program pengekalan pekerjaan ERP yang melibatkan bayaran sebanyak RM209.62 juta. Manakala terdapat 243 aduan di bawah ERP dan program subsidi upah atau PSU terhadap majikan yang ingkar terma dan syarat kerana tidak menyalurkan bantuan yang diterima kepada pekerja yang layak di bawah program berkenaan. Siasatan lanjut dan tindakan tegas diambil terhadap majikan tersebut. KSM melalui agensi Perkeso berhak untuk menggantungkan bayaran dan menuntut semula bayaran yang telah diterima dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap majikan yang gagal memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi permohonan yang telah diberikan kelulusan dan dibuat pembayaran, senarai nama majikan akan dipaparkan di laman web Perkeso untuk tujuan semakan para pekerja dan untuk membolehkan mereka membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati terhadap majikan mereka. Baik, tambah beliau lagi, kaunter khidmat pelanggan serta talian khas PSU dan ERP turut diwujudkan bagi menyediakan perkhidmatan serta menangani urusan berkaitan permohonan dan aduan bagi kedua-dua program berkenaan. Perkeso turut mewujudkan jawatan kuasa khas untuk mengawal selia semua permohonan dan aduan-aduan berkaitan. Awang Hashim menjawab pertanyaan Senator Profesor Tan Sri Dr. Ibrahim Shah Abu Shah. Baik saudara, Dewan turut dimaklumkan bahawa tren kebergantungan kepada perkhidmatan internet meningkat mendadak sejak penularan COVID-19. Menyedari situasi berkenaan, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, usaha pembangunan infrastruktur komunikasi negara terus dipergiat. Ia dilakukan menerusi penyediaan liputan jalur lebar talian tetap dan mudah alih dengan penggunaan pelbagai teknologi.
Antara yang dilaksanakan kementerian untuk tujuan berkenaan adalah membina 280 menara komunikasi baharu bagi penyediaan perkhidmatan jalur lebar mudah alih 4 generasi ataupun 4G. Ia dijangka beroperasi sepenuhnya secara berperingkat bermula suku pertama tahun depan. Peringkat sekarang ni kita tengah meningkatkan 4G ni daripada 91.8% kepada 96.9%. Jadi lebih kurang 3% lebih lagi mestilah ada kawasan-kawasan yang tak dapat dikitan. Iaitu lebih kurang 3.1% kawasan. Walau mana 3%. Jadi walau mana pun, kita lihat di antara kawasan-kawasan di seluruh negara ni terdapat kawasan blind spot. Di mana kawasan tersebut kadang-kadang walaupun di bandar. Contoh di area Damansara Empire. Banyak komplain yang kita terima yang tidak ada liputan. Jadi kekuatan dia, mana line dan sebagainya ataupun kawasan-kawasan yang setengah kawasan tu bila ada banyak penggunaan, kawasan tu kita perlu tingkatkan. Baik, bagi menyelesaikan isu berkenaan, Datuk Zahidi turut memaklumkan bahawa kementeriannya telah pun melaksanakan kerja naik taraf 11 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada kepada perkhidmatan jalur lebar mudah alih 4G. Turut dilaksanakan adalah pembinaan menara komunikasi baharu di sekurang-kurangnya 500 lokasi di seluruh negara bagi penyediaan liputan jalur lebar yang dijangka dilaksanakan bermula suku pertama tahun ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Donald Peter Mojuntin. Baik saudara, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau Akta 333 diharap mendapat sokongan penuh ahli Dewan Negara supaya ia dapat diwartakan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata ia perlu diluluskan bagi mengelakkan orang ramai memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Seterusnya, rang undang-undang ini adalah dijadualkan untuk dibentang dan dibahaskan di dalam Dewan Negara Yang Mulia ini di dalam sesi parlimen kali ini yang dijadualkan dalam pertengahan bulan September 2020. Kementerian Pengangkutan berharap agar rang undang-undang pindaan yang akan dibentangkan di dalam Dewan ini akan mendapat sokongan penuh dan diluluskan oleh semua ahli-ahli yang berhormat. Bacaan pertama rang undang-undang berkenaan telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat pada 27 Julai lalu. Ia kemudiannya dibahas dan juga diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 26 Ogos dan kini ia dibawa pula ke peringkat Dewan Negara untuk dibahas dan seterusnya diluluskan. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menjawab pertanyaan Senator Raj Munisabu. Baik saudara, seperti biasa Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang dan akan diteruskan semula untuk sesi perbahasan usul titah diraja. Teruskan bersama kami di RTM untuk mendapatkan liputan penuh persidangan Dewan Negara. Untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari, kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Ifah, silakan. Baik, terima kasih Andy. Kita akan berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini.